Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik kedua dalam bab 3 iaitu kepentingan gizi seimbang. Apa dia gizi seimbang? Gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang betul. Ingat lagi tak 7 kelas makanan yang kita sudah belajar dalam video sebelum ni? Kita buat ulang kaji ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Kuantiti yang betul ni sangat penting. Walaupun kita kena makan makanan yang mengandungi semua kelas ini, tapi bukan sama banyak. Jadi macam mana kita nak tahu makan berapa banyak dari setiap kelas makanan tersebut? Kita boleh rujuk kepada piramid makanan. Okey, piramid makanan ini nama dia datang daripada bentuk dia. Nampak tak bentuk piramid ni? Okey, dekat tapak dia kita boleh masukkan makanan yang paling banyak kan? Jadi makanan yang ada kat tapak ni, kat bawah ni adalah jenis makanan yang kita boleh makan paling banyak setiap hari. Kita tengok satu persatu. Dekat tapak kita ada nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Ini kebanyakan daripada kelas makanan karbohidrat. Okey, so lebih kurang 4 hingga 8 sajian setiap hari. Untuk buah-buahan lebih kurang 2 sajian, manakala sayur-sayuran 3 sajian sehari. Untuk susu dan produk tenusu pula lebih kurang 1 hingga 3 sajian sehari. Manakala untuk ikan, ayam, daging dan kekacang lebih kurang setengah hingga 2 sajian ayam atau daging atau telur. Dan untuk ikan 1 dan kekacang setengah hingga 1. Manakala yang paling atas kali ini adalah lemak, minyak, gula dan garam. Ini kita makan sikit je cukup. Okey, ini adalah garis panduan secara am sahaja. Ada lagi faktor lain yang mempengaruhi kuantiti makanan seseorang tu perlu. So, kita akan bincang 6 faktor yang lain. 6 faktor yang akan mempengaruhi keperluan kalori atau tenaga seseorang. So, faktor pertama adalah saiz badan. Orang yang bersaiz badan lebih besar biasanya memerlukan makanan yang lebih banyak. Ini disebabkan dia perlukan lebih banyak tenaga kalau banding dengan orang yang bersaiz badan kecil. Baik, faktor yang kedua pula adalah umur seseorang tu. Okey, untuk kanak-kanak dan juga remaja, mereka biasanya lebih banyak makan. Mereka perlukan makanan yang lebih banyak. Kenapa? Sebab mereka sedang membesar dan mereka lebih aktif kalau berbanding dengan orang dewasa ataupun orang tua. Disebabkan mereka lebih aktif, mereka perlukan karbohidrat yang lebih banyak untuk tenaga. Dan disebabkan oleh mereka masih lagi sedang membesar, jadi mereka lebih memerlukan protein untuk pertumbuhan. Next, kita tengok pula faktor ketiga iaitu jenis pekerjaan. Orang yang bekerja sebagai petani, buruh dan nelayan yang banyak melakukan kerja berat akan lebih banyak memerlukan tenaga. Jadi mereka perlukan makanan yang lebih banyak berbanding dengan seseorang yang kerja di pejabat atau office. Seterusnya, jantina juga merupakan salah satu faktor. Secara umumnya, lelaki adalah lebih berotot dan lelaki lebih banyak melakukan aktiviti yang lebih berat berbanding dengan kaum wanita ataupun perempuan. Jadi, lelaki lebih banyak makan. Mereka lebih perlukan kalori tersebut. Faktor yang seterusnya adalah keadaan kesihatan. Okey. So, orang yang sakit adalah lemah dan mereka memerlukan makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Ini bergantung kepada jenis penyakit. Okey, contohnya orang yang ada sakit kencing manis, yang diabetes. Okey, mereka ini perlu makanan yang kurang gula. Orang yang ada tekanan darah tinggi, hipertensi, mereka perlukan makanan yang kurang garam. Jadi bergantung kepada jenis penyakit ataupun keadaan kesihatannya. Yang terakhir sekali, faktor iklim. Okey, orang yang duduk di negara yang lebih sejuk, dia cepat hilang haba. Okey, dia cepat hilang haba sebab
cuaca yang terlalu sejuk. Okey, berbanding dengan orang yang duduk di kawasan yang panas. Jadi mereka memerlukan makanan yang lebih banyak berbanding dengan orang yang duduk di kawasan tropikal supaya mereka dapat mengekalkan suhu badan mereka. Seterusnya kita akan tengok nilai kalori makanan. Yang ini murid-murid perempuan yang pakar ni. Kenapa mereka pandai kira kalori? Sebab nak jaga badan kan. Apa dia sebenarnya kalori? Nilai tenaga atau nilai kalori ini sebenarnya kita kira jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan tersebut dibakar dengan lengkap di dalam badan kita, dan kita ukur nilai tenaga atau nilai kalori ini dengan unit kalori ataupun joule. Ini adalah jadual yang menunjukkan setiap satu kelas makanan ni, lemak, protein, karbohidrat, berapakah nilai tenaga dia. Kalau kita ukur dalam unit kilojoule, lemak 37, protein 17 dan karbohidrat 17 per 1 gram makanan. Kalau lemak 9 kilokalori. Kalau kita ukur dalam calories, 9 kilokalori, protein 4 dan karbohidrat 4. Ingat lagi tak? Lemak banyak membekalkan tenaga. Adalah 2 kali ganda karbohidrat. Jadi terbuktilah dengan jadual ini. Jadi kalori dan joule, macam mana kita nak saling tukar unit ni? Ingat magic number ni, 4.2. 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Kalau kita tambah kilo sama juga. 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Jadi bagaimana kita nak guna maklumat yang ada dalam jadual ini? Katakan kita beli 1 tin tuna. Apa-apa saja jenis makanan yang kita beli, biasanya kita boleh cari dekat label dia ada maklumat pemakanan. Jadi kita boleh dapat tahu daripada label ini berapakah tenaga yang ada dalam makanan tersebut. Katakan ini tin tuna dalam tin. Jadi untuk setiap 100 gram yang kita makan, maksudnya setiap 100 gram yang ada dalam tin ni, iaitu tuna lah. Kalau kita makan 100 gram tuna, berapakah tenaga yang kita akan dapat? Jadi kalau untuk karbohidrat, kita rujuk dulu kat label tu, cari mana kolom yang ada per 100 gram. Jumpa. Lepas tu kita cari karbohidrat. Maksudnya dalam 100 gram tuna itu, awak boleh jumpa 1.1 gram karbohidrat. Lepas tu rujuk balik jadual ni. Karbohidrat 1 gram boleh dapat tenaga 17 kilojoule. Jadi kita kali darab dua-dua ni. 1.1 kali dengan 17, kita dapat 18.7 kilojoule. Itu daripada karbohidrat saja. Kita kena buat untuk protein dan juga lemak juga. So dengan cara yang sama, untuk protein kita cari dekat label 23.8. Banyaknya sebab ini adalah ikan. Ikan adalah sumber protein. Jadi protein ada 23.8. Lepas tu rujuk balik dekat jadual ni. Lepas tu darab dua-dua, kita dapat 404.6 kilojoule. Untuk lemak kita buat sama. Cari lemak 1.2 gram. Tapi tenaga dia banyak sikit, 37. Kita kali dua-dua, dapat 44.4 kilojoule. Jadi kita sudah dapat semua nombor ni. Untuk karbohidrat, jumlah tenaga sebanyak ni, protein dan lemak. Jadi jumlah tenaga yang kita dapat bila kita makan 100 gram tuna tu, nak dapat macam mana? Pandai kita tambah, campur tiga-tiga nombor ni dan kita akan dapat 467.7 kilojoule. Maksudnya kita ambil yang karbohidrat, protein dan lemak, tiga-tiga nombor ni kita tambah. Boleh faham? Jadi hari ini awak sudah belajar yang pertama sekali, apakah maksud gizi seimbang.
Lepas tu macam mana kita nak tahu kuantiti yang betul? Kita boleh rujuk piramid makanan, dan kita pun telah bincang 6 faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang tu. Berdasarkan 6 faktor tu kita boleh tentukan berapakah keperluan makanan yang ada. Lepas tu kita pun sudah belajar cara kita nak kira kalori. Dengan maklumat semua tu, Cikgu Teo yakin awak boleh rancang pemakanan yang baik untuk awak, yang seimbang untuk awak sendiri dan juga untuk ahli keluarga kan. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Untuk jaga kesihatan. Kita tak mau nanti ada penyakit macam darah tinggi ke, kolesterol tinggi ke, ataupun obesiti. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita akan jumpa lagi ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.